Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali untuk mengikuti ulang kaji kitab Bidayatul Hidayah siri yang kedua. Pada minggu lepas kita sudah membincangkan mengenai sedikit latar belakang pengarang, iaitu Hujjatul Islam Imam Ghazali, dan juga mengenai latar belakang dan juga mengenai kitab ini. Jadi untuk ulang kaji kita pada hari ini, kita akan masuk pada bab yang pertama, iaitu adalah mengenai adab-adab menjelang waktu pagi. Okey. Sebelum kita mulakan pada bab yang pertama, jika kita lihat sebenarnya kitab ini dia memberi panduan untuk kita hidup dalam seharian. Okey. Sebab itu yang pertama ini, bab yang pertama, dia memfokuskan kepada adab-adab yang menjelang pagi, bermula daripada kita bangun tidur, kita berpakaian, masuk ke dalam tandas, berwuduk, mandi, tayamum, keluar ke masjid dan juga adab masuk masjid. Cumanya bila kita kata ulang kaji ini, kita tidak akan membacakan secara berkitab seperti biasalah. Sebab tu saya sarankan untuk tuan dan puan untuk mengikuti juga pengajian kitab yang secara tradisional. Okey. Sebab untuk yang ini kita akan lebih kepada ulang kaji sahaja. Okey. Kita mulakan. Bab yang pertama, adab-adab menjelang pagi. Ketahuilah bahawa perintah-perintah Allah berbentuk amalan fardu dan sunat. Okey. Fardu ialah modal, iaitu wang asas perniagaan dan keselamatan daripada keburukan yang diperoleh melaluinya. Manakala sunat ialah keuntungan dan kejayaan mendapatkan kedudukan mulia yang diperoleh dengannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba ilayya almutaqarribuna bimithli adaa maftaratu alaihim wa la yazalu alabdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa lisanahu allazi yantiqu bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Maksudnya, Allah berfirman, tidak ada sesiapa yang ingin dekat kepadaku menyamai dengan melakukan sesuatu yang aku fardukan ke atas mereka. Seorang hamba-Ku sentiasa mendekatiku dengan amalan sunat sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, lidahnya yang digunakan untuk berkata-kata, tangannya yang digunakan untuk memegang dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Riwayat Al-Bukhari. Wahai penuntut ilmu, kamu sama sekali tidak akan sampai ke tahap mendirikan segala perintah Allah kecuali dengan mengawasi hati dan anggota badanmu pada setiap detik dan hela nafas sejak awal pagi hingga malam hari. Ketahuilah bahawa Allah Ta'ala mengetahui isi hatimu, mengawasi zahir dan batinmu, memaklumi dengan sedalamnya setiap saat hidup, lintasan hati dan langkah kakimu, serta semua keadaan diam dan gerak-gerimu. Oleh itu, berhadaplah di hadapan Allah Ta'ala secara zahir dan batin dengan adab seorang hamba yang hina, lagi berdosa di hadapan Raja yang maha kuat lagi maha perkasa. Berusahalah supaya Tuhan tidak melihatmu di tempat-tempat larangan ketika melarangmu melakukan sesuatu dan tidak kehilanganmu di tempat-tempat perintah. Nescaya kamu sekali-kali tidak mampu melakukan sedemikian, melainkan kamu mampu membahagikan masa dan menyusun zikirmu dari pagi hingga malam. Maka jadikanlah dirimu sentiasa cenderung terhadap perintah Allah Ta'ala yang dikenakan ke atasmu, bermula sejak kamu bangun tidur sehingga kamu tidur semula. Jadi kalau kita lihat kepada pendahuluan Imam Ghazali di sini, pertama dia menggariskan kepada dua. Satu adalah fardu
dan satu adalah sunat. Okey. Fardu, Imam Ghazali kata dia adalah modal. Contoh kita nak berniaga, kita kena ada modal. Jadi fardu adalah benda yang modal, benda yang mesti ada. Manakala sunat ialah keuntungan. Maksudnya, kalau kita nak berniaga, takkan kita tak nak untung. Jadi, bagaimana kita nak mendapat untung dalam agama? Iaitu melalui amalan-amalan sunat. Okey, kemudian kita lihat kepada yang pertamanya adalah adab bangun tidur. Jika kamu bangun tidur, berusahalah supaya kamu dapat bangun sebelum waktu subuh dan pastikan perkara pertama yang melintasi hati dan lidahmu ialah zikir kepada Allah Ta'ala. Ketika itu ucapkanlah Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini adalah doa yang kita sentiasa baca ketika bangun tidur. Tetapi Imam Ghazali menambah doa asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wa sultanillah wal izzati wal qudratu lillahi rabbil alamin. Dan beliau juga menambah doa-doa lain, kita boleh rujuk di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Cuma kalau kita lihat dekat sini, sebenarnya apa yang nak ditekankan oleh Imam Ghazali di sini, apabila kita bangun tidur, pertama sekali apa yang kita perlu ingat adalah kita kena ingat kepada Allah, zikrullah. Okey, iaitu ingatan kita kepada Allah. Berapa ramai orang yang bangun-bangun ingat Allah. Ada orang bangun ingat, dah lambat dah pergi kerja. Tengok alam, dah pukul 7 pagi, nak kena mandi. Jadi, paling simple kita boleh baca Alhamdulillah. At least kita ingat kepada Allah. Itu adalah ingatan kita kepada Allah. Selalunya, dan ditekankan kat sini untuk kita kalau boleh bangun sebelum waktu subuh. Supaya kita boleh bersedia untuk solat subuh, okey, dan menambah amalan-amalan kita. Selalunya kalau orang bangun awal subuh ni, insya-Allah seharian dia punya urusan insya-Allah akan dipermudahkan. Tetapi kalau orang bangun subuh lambat kan, nanti sampai office pun lambat, buat kerja pun jadi kelam kabut. So itu adalah antara kita lihat berkat apabila kita bangun awal untuk subuh. Yang kedua adalah adab berpakaian. Apabila kamu ingin memakai pakaian, niatkanlah untuk mentaati perintah Allah Ta'ala, iaitu untuk memelihara auratmu. Waspadalah daripada menjadikan tujuan kamu berpakaian adalah untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk, nescaya kamu akan rugi. Yang kedua ini adalah adab berpakaian. Dekat sini dia tak menghalang kita nak berpakaian macam mana, kita nak berfashion. Tetapi yang paling penting adalah pertama, kita niat untuk pakai pakaian yang menutup aurat supaya kita boleh menjaga aurat dan mentaati perintah Allah. Okey, itu niat yang pertama. Yang kedua, kita nak fikir nak pakai baju macam tu, nak pakai baju macam ni. Contoh, hari ni nak pakai baju color kuning, esok Rabu elok color ungu. Tak ada masalah. Tetapi yang pertama sekali adalah mesti kerana perintah Allah. Jadi kalau kita berpakaian kerana perintah Allah, insya-Allah kita akan menjaga pemakaian kita. Masalahnya orang sekarang kalau kita lihat berpakaian macam-macam jenis fashion, okey, sebab mungkin dia tidak berniat berpakaian untuk perintah Allah, tetapi berniat untuk menunjukkan kepada orang lain. Dan dia kata dekat sini, siapa yang berpakaian kerana menunjuk kepada makhluk, nescaya kamu akan rugi. Jadi kita kena beringatlah bab-bab berpakaian. Yang ketiga, adab masuk ke dalam tandas. Jika kamu mahu ke tandas untuk qada hajat, dahulukanlah kaki kirimu ketika masuk dan kaki kananmu ketika keluar. Yang ini kita biasa belajar. Jangan kamu bawa bersama sesuatu yang tertulis nama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan jangan kamu masuk dalam keadaan kepala tidak ditutup serta berkaki ayam. Okey. Ketika masuk dalam tandas, ucapkanlah Bismillah, A'udzubillahi minarijsi najis, Al-khabisil mukhbis, Al-syaitanir rajim. Ataupun kita nak bacakan doa yang biasa kita baca ketika masuk tandas pun tak ada masalah. Cuma dekat sini kita lihat, pertama jangan bawa benda yang tertulis nama Allah Ta'ala. Saya rasa ini dulu tak ada masalah. Tetapi masalah sekarang bila orang ada yang bawa handphone masuk tandas.
ada perbahasan mengenai hal ini. Tetapi yang penting, masa kita dalam tandas, janganlah kita buka Quran ke, buka Facebook ataupun dengar ceramah dalam Quran, dalam tandas pula. So itu benda yang salah lah, tak boleh. Okey. Dan kemudian kepala ditutup supaya melindungi daripada syaitan, dan berkaki ayam. Berkaki ayam ini kita kuatiri takut kita terpijak kepada najis. Sebab itu selalunya kita digalakkan untuk memakai slipper, okey, dalam tandas. Dan ketika hendak keluar, ucapkanlah ghufranaka alhamdulillahillazi ashaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Kami mengharapkan keampunanmu, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghilangkan daripadaku perkara yang menyakitkan dan mengekalkan perkara yang memberi manfaat kepadaku, pada diriku. Dan kalau kita lihat dekat sini, perbahasan Imam Ghazali adalah mengenai bersuci. Tetapi saya tak nak bincang panjang mengenai hal ini. Cuma kalau kita lihat dekat sini, Imam Ghazali memberi lebih kepada adab dan juga cara-cara untuk beristinja. Sebagai contoh dekat sini, hendaklah memastikan bersih daripada kencing dengan berdehem. Kemudian jika di padang pasir, menjauhi daripada pandangan orang, dan berselindunglah dengan sesuatu jika kamu dapatinya. Maksudnya dekat sini, bila kita nak membuang qadah hajat, kita nak kita kena cari tempat yang terlindung. Tetapi alhamdulillah lah, kalau dekat Malaysia, bagi saya perkara ini tidak ada masalah. Kalau kita pergi dekat kawasan publik pun, insya-Allah akan ada tandas-tandas. Yang ini sebab zaman Imam Ghazali ini dia agak berbeza. Jika waktu dulu kita lihat tamadun-tamadun lama, tamadun-tamadun Arab, tamadun-tamadun Eropah, diorang buang najis itu di kawasan-kawasan yang awam. Sebab kita dulu, memang tamadun dulu, even toilet dia pun adalah toilet yang jenis terbuka, yang tidak ada perlindungan, and orang akan nampak sebelah kita kan. Dan yang keduanya, kita lihat dekat sini, Imam Ghazali juga membahaskan mengenai cara beristinja dengan menggunakan batu. Tapi kalau zaman sekarang ni, kita tak perlulah gunakan batu lagi. Kita dah mudah untuk cari air, jadi kita gunakan air. Itu adalah yang paling baik untuk kita bersuci. Okey. Sebab kita tahu Imam Ghazali ini duduk dekat kawasan padang pasir. Masa itu dekat Arab ada kesukaran untuk mencari air. Jadi kita kat Malaysia ni kita ada banyak air. Jadi kita gunakan air sebagai alat yang terbaik untuk beristinja. Dan bila kita beristinja, mesti menggunakan tangan kiri. Jangan guna tangan kanan. Sebab kita dah belajar tangan kanan ini adalah untuk perkara-perkara yang baik, macam makan apa semua. Kiri adalah untuk beristinja. Dan apabila selesai, kita ucapkanlah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassi farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada nifak dan lindungilah kemaluanku daripada segala perkara yang keji. Dan gosoklah tanganmu selepas selesai istinja pada tanah atau dinding, kemudian basuhlah ia. Tapi kalau zaman sekarang ni, kita tak payahlah lagi nak gosok, kita hanya gunakan sabun. Ini kita kena tengok kepada maqasid syariah sekarang lah. Zaman itu belum ada air yang banyak, belum ada sabun. Sekarang kita ada banyak kan. Even sekarang kalau kita nak suci daripada najis mukhallazah pun, kita ada sertu kan, orang dah sediakan. Jadi kita gunakanlah kemudahan yang ada pada masa yang kini. Kemudian kita masuk kepada adab yang untuk berwuduk. Untuk berwuduk, kita lihat yang ini dia kira lepas kita selesai istinja, kita berwuduk. Dan yang pertama, diharuskan untuk kita bersiwak. Disunatkan untuk bersiwak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an ashukka alai ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak kerana aku akan menyusahkan umatku, nescaya aku perintahkan mereka supaya bersiwak setiap kali hendak solat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan lagi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khashitu an yuktaba alai. Artinya, aku diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku bimbang ia akan diwajibkan ke atasku. Riwayat Ahmad. Jadi kita lihat dekat sini adalah
keharusan dan sunat untuk kita bersiwak. Tapi kita kena ingat, yang kita bincang hari ini adalah banyak perkara-perkara yang sunat. Sebab itu Imam Ghazali, sebelum dia masuk bab yang ini, dia mulakan dengan perbezaan antara fardu dan juga sunat. So, fardu ini benda yang memang wajib, benda yang rukun. Kalau tak cukup rukun, terbatal lah. Kita tak cukup rukun untuk berwuduk, terbatal lah. Tapi kalau sunat ni kita tak buat, tak ada masalah. Tetapi lebih baik kita buat supaya kita mendapat keuntungan. Dan kemudian setelah selesai bersiwak, duduklah untuk berwuduk sambil menghadap kiblat di atas tempat yang tinggi agar kamu tidak terkena percikan air. Dan ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Mengasihani lagi Maha Merahmati. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung denganmu agar mereka tidak mendekatiku. Surah Al-Mu'minun ayat 97 hingga 98. Setelah itu, basuhlah dua tanganmu sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas. Jadi sunatnya sebelum kita start ambil air sembahyang itu, kita basuh kita punya tangan 3 kali. Tapi kat sini dia masuk dalam bekas sebab budaya masyarakat Arab pada waktu tersebut, untuk mandi, untuk berwuduk, mereka masukkan air ke dalam bekas dan mereka akan tuangkan daripada bekas. Tapi kalau kita sekarang, kita banyak pakai pipe lah. Kemudian niatlah untuk mengangkat hadas atau mengharuskan ibadat solat. Okey, maksudnya kita berwuduk dengan niat kita nak bersolat lepas ni. Kamu tidak harus mengasingkan niat sebelum membasuh muka, nescaya menyebabkan wudukmu tidak sah. Setelah itu, cedoklah air dengan tapak tangan ke dalam mulutmu dan berkomorlah sebanyak 3 kali. Ini pun perkara yang sunat. Lakukanlah dengan berlebihan ketika menyampaikan air hingga ke pangkal halkum, melainkan apabila kamu berpuasa. Kemudian, seterusnya disunatkan untuk masukkan air ke dalam hidung dan masukkannya sebanyak 3 kali dan hembuslah segala cairan. Kalau kita lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah, setiap pergerakan yang dilakukan disertai dengan doa. Okey, tuan dan puan boleh bacakan doa-doa ni dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maksudnya dekat sini kita lihat cara Imam Ghazali membahaskan hal ini bukan sahaja dengan rukun yang wajib, tetapi memasukkan perkara-perkara sunat dan menyertakan doa-doa supaya kita lebih kita bila berwuduk itu kita akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cedoklah air dengan tapak tangan untuk membasuh mukamu, bermula dari permulaan dahi hingga ke bawah dagu pada ukuran tegak, dan dari telinga ke telinga satu lagi pada ukuran lebar. Sampaikanlah air ke tempat al-tahzif, iaitu kawasan yang biasanya kaum wanita mengelakkan air mengenainya, yang terletak di antara pangkal telinga sehingga ke sudut dahi, dan sampailah air kepada tempat tumbuh bulu, 2 kening, 2 belah misai, bulu mata dan juga rambut tepi ataupun kita kata sideburn lah. Dan wajib menyampaikan air kawasan yang tumbuh bulu, termasuklah janggut yang nipis, bukan tebal. Kalau kita ada janggut, janggut yang depan ni lah, yang belakang tebal itu tidak diwajibkan. Ketika kita lihat dekat situ, membasuh muka, ucapkanlah Allahumma yabbid wajhi binurika yauma tabyadu wujuha awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, serikanlah wajahku dengan cahayamu pada hari engkau serikan wajah para pembantu agamamu. Jangan engkau gelapkan wajahku dengan segala kegelapan pada hari engkau gelapkan wajah pada para musuhmu. Dan jangan tinggalkan perbuatan menyelati janggut yang tebal. Menyelati itu adalah kita macam masuk ni lah, kita punya janggut. Dan kemudian liputilah kepalamu dengan sapuan air yang kamu basuhi dengan 2 tangan. Temukan hujung jari jemari tangan kanan dan kiri dan letakkan di bahagian hadapan kepala. Gerakkan kedua-duanya sehingga ke belakang tengkuk, lalu kembalikan semula ke bahagian hadapan kepala. Cuma saya ingatkan ini adalah sunat. Tak wajib untuk kita buat macam ni lah. Dan sapulah air di kedua-dua telingamu pada bahagian luar dan dalam dengan air yang baru, dan masukkanlah kedua-dua jari telunjuk ke dalam ruang kedua-dua telingamu
serta sapulah air ke bahagian belakang kedua-dua telinga dengan menggunakan ibu jari. Dan sesiapa kalau nak ikut cara ini boleh lihat doa-doanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah inilah. Kita boleh lihat dekat sini banyak doa-doa yang diajar oleh inilah Imam Ghazali, ambil daripada hadis-hadis untuk kita punya amalan. Dan apabila kamu selesai berwuduk, angkatlah pandanganmu dan kita berdoa macam biasalah. Okey, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amilta su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin waj'alni saburan syakuran waj'alni azkuruka dzikra katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Kita nak bacakan doa selepas wuduk yang biasa pun tidak ada masalah. Okey. Kalau kita lihat dekat sini sebenarnya kita, sebab itu bila kita nak belajar mengenai tasawuf, kita kena belajar juga mengenai ilmu fiqh. Sebab kita kena tahu dulu syariat, yang mana wajib, yang mana sunat. Jadi yang penting bila kita faham kewajipan itu, barulah kita masuk yang sunat. Okay. Dan seterusnya adab ketika mandi. Apabila kamu berjunub disebabkan mimpi atau jima', bawa bekas berisi air ke bilik mandi dan basuh kedua tanganmu dahulu sebanyak 3 kali. Ini pun samalah. Sebab orang dulu, dia nak mandi, nak berwuduk, dia menggunakan bekas. Tapi kita sekarang buka shower je, kita boleh mandi kan. Yang pertama, kita perlu hilangkan segala kotoran yang ada di badan dan berwuduk sebagaimana wuduk untuk bersolat. Wuduk macam biasa. Selepas berwuduk, tuanglah air ke atas kepala sebanyak 3 kali bersamaan dengan niat mengangkat hadas kerana junub. Okay, saya rasa ini adalah benda yang kita biasa belajar lah. Okay, benda wajib. Seterusnya, belah kanan dulu, belah kiri dulu. Jadi kita lihat dekat sini, yang penting adalah perkara yang wajib dahulu. Sebab itu Imam Ghazali juga dalam ini dikatakan bahawa berdasarkan semua kafiat tadi, perkara yang fardu ialah niat menghilangkan najis dan meratakan seluruh badan dengan air mandian. Ini untuk mandi wajib. Manakala perkara fardu untuk wuduk ialah membasuh muka, membasuh kedua-dua tangan sehingga ke siku, menyapu sebahagian kepala, membasuh kedua-dua kaki serta buku lali secara berturut-turut, niat dan tertib. Jadi ini yang fardu. Lepas kita settle fardu, barulah kita boleh nak masukkan untuk yang niat tersebut. Seterusnya adalah adab bertayamum. Adab tayamum ini kita mungkin jarang kita gunakan kecuali apabila pertama tiada air, kedua sakit yang tidak boleh kena air. Sebab itu dia kata dekat sini untuk tayamum dia bukan setiap masa kita boleh buat. Okey, selalunya adalah kalau kat Malaysia ini bila tiada air dan juga sakit yang tidak boleh kena air. Maka tunggulah sehingga masuk waktu solat fardu dulu. Kena tunggu masuk waktu. Kemudian pergilah dapatkan tanah yang bersih, yang mengandungi debu yang tidak bercampur dan suci. Kemudian tepuklah ke atasnya dengan menggunakan kedua-dua tapak tanganmu dalam keadaan merapatkan jari jemarimu sambil berniat untuk membolehkan solat fardu ditunaikan. Cuma yang bab tayamum ni juga kita lihat, kadang-kadang orang ingat kena tanah yang banyak. Tak. Dia lebih kepada tanah debu sahaja. Bukanlah sampai muka kita penuh dengan tanah, tak. Tetapi hanya debu. Dan kita lihat dekat situ, tunaikan satu solat fardu dengan tayamum itu dan beberapa solat sunat yang kamu ingini. Jika kamu hendak menunaikan solat fardu kedua, mulakan tayamum yang baru untuknya. Maknanya, bila kita bertayamum, kita hanya boleh gunakan untuk satu solat fardu. Tetapi kalau kita nak gunakan untuk solat fardu, solat qabliyah, solat ba'diyah, tak ada masalah. Tapi bila masuk waktu asar tu, contoh, kita tayamum masuk waktu zuhur, asar masuk yang baru, tak ada, kita kena bertayamum dengan tayamum yang baru. Kemudian adab keluar ke masjid. Apabila kamu selesai bersuci, kerjakan solat sunat subuh sebanyak 2 rakaat di rumah sekiranya fajar telah terbit. Maksudnya kalau dah masuk subuh, kita masih di rumah, disunatkan untuk kita solat fajar di rumah dahulu.
Kerana itulah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian teruslah menuju ke masjid dan jangan tinggalkan solat berjemaah, terutamanya solat subuh, kerana solatul jamaah tafdulu ala solatil fardhi bi 27 darajat. Artinya solat berjemaah melebihi solat bersendirian dengan kadar 27 kali darjat. Riwayat Al-Bukhari. Jika kamu meremehkan keuntungan seperti ini, maka apa faedah kamu menuntut ilmu, kata Imam Ghazali. Sesungguhnya hasil dan kesan daripada ilmu ialah beramal dengannya. Maksudnya dekat sini, benda yang antara yang paling simple, kita dah tahu, kita dah belajar. Bila kita solat di rumah, kita dapat 1 darjat secara bersendirian. Tapi bila kita solat di masjid secara berjemaah, kita mendapat 27 darjat untuk setiap waktu. Jadi ini adalah benda yang paling, kita kata keuntungan yang kita sangat nampak. Contoh kalau kita bisnes, ini memang confirm untung, takkan rugi. So itu adalah antara tuntutan yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Kemudian adab masuk ke masjid. Jika kamu ingin masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan dan ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li zanubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini adalah antara doa yang biasa kita bacalah apabila masuk ke masjid. Dan sekiranya kamu lihat ada orang yang menjual atau membeli barangan di dalam masjid, ucapkanlah la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak menguntungkan perniagaanmu. Okey, kerana jual beli adalah sesuatu yang dilarang di dalam kawasan masjid. Dan apabila kamu lihat ada orang yang berteriak mencari barangan yang hilang dalam masjid, ucaplah la raddallahu alaika. Semoga Allah tidak memulangkan kepadamu. Kerana ini adalah antara perkara-perkara yang dilarang dilakukan ketika di dalam masjid. Begitulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apabila kamu memasuki masjid, jangan duduk sehingga kamu kerjakan solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dia pergi masjid ni, kita pergi rumah Allah. Jadi kalau kita pergi rumah orang pun, takkan kita masuk-masuk terus duduk kan. Mesti kita bagi salam. Bila orang suruh duduk, baru duduk. Tapi kat sini tak adalah Allah suruh kita duduk. Tetapi untuk menghormati masjid, kita mestilah solat sunat 2 rakaat masuk ke masjid. Jika kamu belum bersuci atau tidak mahu mengerjakannya, cukup bagimu membaca Al-Baqiyah Al-Shalihat sebanyak 3 kali. Kalau macam kita tak ada wuduk, kita dah masuk masjid, sekurang-kurangnya bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Ini adalah kita kata kalau memang tak ada wuduk ke, time tu memang tak larat sangat ke, kita bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Jika kamu masih belum mengerjakan solat sunat subuh sebanyak 2 rakaat di rumah, memadai kamu kerjakannya tanpa perlu mengerjakan solat tahiyatul masjid. Maksudnya kalau kita pergi subuh tu, kita belum solat sunat fajar. Jadi tak wajib ataupun kita boleh solat sunat fajar, tak perlu, tahiyatul masjid pun tak apa. Yang penting dekat sini prinsipnya adalah apabila kita masuk ke dalam masjid, before duduk kita kena solat 2 rakaat itu dulu sebelum kita duduk supaya menghormati masjid. Dan setelah selesai solat 2 rakaat tadi, niatkanlah iktikaf dan berdoa seperti mana yang didoakan Rasulullah SAW selepas solat sunat 2 rakaat. Kalau kita lihat dekat sini, ada doa yang disertakan oleh Imam Ghazali, tetapi kita boleh juga berdoa dengan doa-doa yang lainlah. Doa-doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Sementara kita menunggu subuh secara berjemaah. Lepas kita pergi masjid subuh, kita sembahyang sunat, kita duduk. Sementara tunggu tu selalu kan subuh kan dia agak lama sikit masa dia. Kita boleh berzikir, boleh baca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sebelum kita solat secara berjemaah. Dan apabila kamu telah selesai berdoa, maka jangan menyibukkan diri sehingga tiba waktu solat, melainkan bertafakur, bertasbih atau membaca Al-Quran. Jadi sementara kita tunggu dah habis doa apa, still ada 5 minit, 10 minit kita datang awal kat masjid, kita boleh gunakan untuk bertafakur, bertasbih atau membaca Al-Quran. Yang penting adalah amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah SWT ataupun zikrullah. Dan apabila kamu mendengar lawangan azan ketika itu, hentikan apa yang kamu sedang lakukan dan segeralah jawab azan. Macam biasalah jawab azan. Yang ni saya semua tahu kot.
Cuma bila hayal solat hayal falah kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim untuk jawapan. Okey. Dan apabila kamu mendengar iqamat pun sama, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin melainkan pada perkataan qad qamatis solah. Kita baca aqamaha Allah wa da'amaha ma damat samawati wal ard. Okey. Dan semasa kamu selesai menjawab dengan iqamat muazzin, ucaplah doa yang kita biasa bacakan. Yang ini Imam Ghazali dia letakkan Allahumma inni as'aluka inna huduri salatik wa aswati du'atik wa idbari lailik wa ikbali naharik an tu'tiya Muhammadin wasila wal fadilah wa darajatal rafi'ah wa mu'asuman maqamal mahmud allazi mu'addah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Kita bacakan doa yang kita biasa baca lepas azan tu pun tak ada masalah. Dan apabila imam mula mengangkat takbiratul ihram dalam solat fardu, sibukkanlah dirimu dengan mengikut pergerakannya. Maksudnya bila imam takbir, kita takbirlah. Tak payah kita nak berbual lagi, nak tunggu dekat-dekat rukuk baru nak angkat takbir. Dan mulakan solat fardu sebagaimana yang akan dibentangkan kepadamu dalam bab tata cara mengerjakan solat dan adab-adabnya. Okey. Dan dekat sini juga Imam Ghazali mengajarkan apabila kita selesai solat, kita boleh berzikir dengan pelbagai zikir. Okey. Antaranya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallam, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Zikir yang kita biasa bacalah sehingga ke akhir. Kemudian zikir seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlul ni'mati wal fadli was sana'i wal hasan. So banyak bacaan yang kita boleh bacakan selepas solat. Kemudian selepas solat, selepas doa tadi, panjatkan doa dengan al-jawami' al-kawamil, doa yang menyeluruh dan lengkap, iaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah. Kemudian doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Fatimah, yang doa ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram la ilaha illa anta birahmatika astaghitsu. So banyak doa yang kita boleh bacakanlah selepas solat. Kalau kita lihat dalam ini juga banyak doa-doa yang masyhur yang dibacakan selepas solat, dan juga wirid-wirid yang kita biasa bacalah. Kita lihat dekat sini, antara wirid yang dimasukkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah seperti la ilaha illallah wa la syarikalah sehingga habis ayat. Kemudian la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Kemudian wirid la ilaha illallahul wahidul qahar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada juga wirid subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh. Ada juga wirid subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi kalau kita lihat kat sini, banyak wirid-wirid yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Cuma untuk bab wirid ini kita jangan terlalu ketat sangat. Yang penting adalah lepas kita solat kita berwirid. Ada juga apabila orang mempersoalkan isu wirid selepas solat, antaranya adakah perlu baca kuat ataupun slow kan. Jadi kalau ikutkan sepatutnya wirid selepas solat dibacakan secara perlahan. Kecuali kalau kita nak mengajar orang lain, itu tidak ada masalah. Kalau di Malaysia sebagai contoh, kalau dekat masjid-masjid besar, mungkin imam melihat makmum dia setiap hari tu orang-orang lain. Sama ada orang yang tinggal dekat situ, orang yang bermusafir. So itu mungkin imam merasakan bahawa perlu membacakan wirid-wirid dengan kuat. Tapi kalau mungkin kat kawasan surau kita dah kenal jemaah kita, setiap hari subuh 5 orang ni je. So kita boleh bacakan secara perlahan. Yang penting jangan tak baca langsung. Sebab benda ini adalah benda-benda yang cabang lah, benda-benda yang furuk. Jadi kita tak perlu gaduh. And kita boleh pilih mana yang zikir yang kita suka. Tidak ada masalah. Janganlah kita persoalkan orang ni baca tak ikut yang macam biasa baca kat masjid. Kalau kat masjid selalu astagfirullah dulu, la ilaha illallah, Allahumma antas salam, ayat kursi. Masjid ni tak baca ayat kursi. Tak ada masalah. Pilihan kepada imam untuk membaca mana-mana zikir yang sesuai. Tapi yang penting, yang terbaik adalah kita membaca zikir-zikir yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi
kita tak perlu bergaduh lah bab-bab ini. Mana-mana zikir kita boleh baca. Ada orang tak bersetuju kan, imam baca kuat. Imam boleh baca, dia lepas solat, bukannya imam tu terus bangun belah, tak. Dia lepas solat tu imam boleh baca macam biasa wirid, tapi secara perlahan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Slow saja. Boleh, tak ada masalah. Tapi ada orang kadang tak setuju, lepas imam habis assalamualaikum tu, bangun, balik kan. Kalau bangun dia pergi dekat kawasan luar tu untuk berzikir sendiri, tak ada masalah. Tapi ada orang kadang bangun terus balik kan. Kalau contoh kita nak berwirid yang lain, mungkin kita boleh bangun dan duduk kat tempat yang tempat lain, tempat yang jauh sikit lah. Kalau kita lihat dekat masjid pun ada banyak kawasan-kawasan. Jadi untuk bab berzikir ini, yang penting kita mengikut zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebab zikir ini dia punya prinsip dia adalah untuk kita ingat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah untuk bab yang pertama lah. Okey, ada adab menjelang pagi, start daripada bangun tidur sampai ke solat subuh, berzikir. Okey. Jadi untuk minggu hadapan, insya-Allah kita akan masuk bab yang kedua, iaitu adab-adab dalam waktu di antara terbit matahari hingga gelincirnya, iaitu waktu selepas subuh lah, sehingga waktu maghrib. Okey. Dalam ni kita ada 9 bab, insya-Allah kita akan cuba untuk menghabiskan setiap minggu satu bab. Sebab itu kita nak ulang kaji. Kalau kita baca satu persatu, mungkin kita memerlukan minggu yang lebih banyak, takutlah saya tak habis kan. Jadi sebab itu kitab ini banyak diajarkan. Tuan dan puan boleh juga dengarkan pengajaran di kuliah-kuliah yang secara berkitab, bagus juga untuk kita dengar dekat masjid dan juga pondok-pondok. Okey. Dan saya rasa itu sahajalah bagi hari ini. Terima kasih semua yang mengikuti live pada hari ini. Dan sesiapa yang terlepas untuk live minggu yang pertama, boleh tengok kembali dalam page Yayasan Usuluddin Malaysia untuk siri yang pertama. Hari ini adalah siri yang kedua, dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung untuk siri yang ketiga. So sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.